Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat semua, inilah kali pertama ya saya mendengar hujah dan juga pencerahan daripada Khairi Jamaluddin ataupun dikenali sebagai KJ ini. Ya, saya setuju sangat ya bahawa pemimpin ahli parlimen PAS Taqiyuddin Hasan ini harus dikecam ya kerana menunggang dan juga mengelirukan rakyat sahabat-sahabat semua. Jadi apakah kenyataan daripada Taqiyuddin ini yang membuatkan Khairi Jamaluddin mengecam ya, Khairi Jamaluddin mengecam tindakan ataupun kenyataan daripada ahli parlimen PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya mau kita bersama-sama untuk mendengar ya, untuk mendengar kenyataan ataupun pencerahan daripada Khairi Jamaluddin berkaitan dengan perkara yang ditunggang dan juga mengelirukan daripada siapa ni? Taqiyuddin Hasan. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton bersama apakah kenyataan daripada Khairi Jamaluddin ini. PM of course risau berkenaan dengan respon politik. Dia kata memang kerajaan tak campur tangan keputusan kes enactment kanun jenayah syariah Kelantan ni. Betul lah, sebab petition ni telah pun dibuat sewaktu kerajaan lepas. So memang kalau ada yang nak kata ini semua agenda liberal daripada kerajaan perpaduan, daripada PH, daripada PMX dan sebagainya, saya rasa itu memang satu pandangan yang kita perlu kecam lah dengan keras, sebab memang tak ada kaitan langsung dengan PMX. Cuma masalah dia bila berlaku kes ini, dan kalau kita tengok kepada kenyataan-kenyataan daripada, terutamanya lah daripada pihak PM, ini saya rasa saya perlu tegur lah. Why kita nak sampai contoh Datuk Taqiyuddin, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hasan, Setiausaha Agung PAS dan juga ahli parlimen Kota Baru, pernah menjadi Menteri Undang-Undang waktu saya berada di dalam Jemaah Menteri dan Sri Mahyudin. Sebab ini adalah Black Friday, Jumaat hitam kepada undang-undang syariah Islam. Saya sebagai peguam tahu apabila satu undang-undang jenayah syariah di sebuah negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah di negeri lain dalam keadaan bahaya dan kritikal. Yep. Okey, kalau ada undang-undang syariah di negeri lain yang telah digubal, yang mana undang-undang tersebut bertindih ataupun dari segi intipati dia adalah perkara yang berkaitan dengan benda-benda yang ada dalam senarai persekutuan, memang dia tak sah lah. Yeah. So kenapa dia kena mengapikan isu ini? Dan dia cakap, ini keputusan ni terbabit bukan perkara kecil kerana ialah adalah untuk mempertahankan undang-undang syariah secara langsung dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. So dia pergi terus kepada 3R lah. Ini soal nak mempertahankan institusi undang-undang Islam, Raja-Raja Melayu dan sebagainya, oleh kerana Raja-Raja Melayu adalah ketua agama Islam di negeri masing-masing, yang Tuan Agong adalah ketua agama di wilayah persekutuan. So benda ni dah dipolitikkan. Seolah-olah ini adalah assault, bukan saja terhadap undang-undang syariah, kepada Raja-Raja Melayu juga, dan assault kepada agama Islam. Ini yang saya tak suka. Sebab kalau kita tengok dari segi teknikal syariah, memang jelas bahawa ini adalah soal bidang kuasa. Bidang kuasa Dewan Undangan Negeri versus bidang kuasa Parlimen. Itu sahaja. So, di sini saya rasa adalah satu perkara yang sangat kecewa bila benda ni cuba dijadikan sebagai satu isu politik. Saya nak cakap ni, kita bagi ulasan kita pula lah. Apa yang cuba dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam ringkasan yang dikeluarkan oleh Tengku Tuan Maimun, iaitu Ketua Hakim Negara, adalah sangat tepat dan betul. Ya, apa yang dia cakap adalah ini bukan satu keputusan untuk mempertikaikan hukum Allah. After all, sebahagian besar daripada daripada undang-undang ni adalah undang-undang takzir, ya, man-made, ya. Termasuklah undang-undang di bawah enactment syariah. Dan dia kata bahawa ini bukanlah untuk mempertikaikan soal kedudukan Mahkamah Syariah itu sendiri. Sebab kita dah ada pindaan pada tahun 1988 di mana Mahkamah Syariah tak boleh kacau Mahkamah Sivil, tak boleh kacau Mahkamah Syariah. Ini adalah lebih kepada bidang kuasa yang buat undang-undang itu. Bidang kuasa yang buat undang-undang itu. Sama ada state, dan dalam kes ini sekali lagi saya mengulangi, Kelantan boleh buat undang-undang tersebut ataupun tidak, dan dia stres banyak kali dalam ringkasan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara itu, bukannya untuk cabar satu undang-undang ataupun hukum Allah, dan bukannya untuk mencabar kedudukan Mahkamah Syariah. Alright guys, so satu pencerahan yang padu ya daripada YB ataupun siapa ni,
Khairi Jamaluddin sebenarnya, bahwa isu ini seperti yang dinyatakan oleh Khairi sudah dipolitikkan, ya, sudah dipolitikkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti pimpinan daripada PAS, iaitu MP Ahli Parlimen Taqiyuddin ini. Dan yang paling teruk lagi, beliau memainkan sentimen, ya, yang pertama sentimen agama, bangsa, dan juga ya turut mengaitkan institusi diraja. Dan ini jelas dilihat, ya, kenyataan yang dibuat oleh Taqiyuddin itu, ya, tidak ya membawa maksud bahawa beliau, ya, sedang membuat satu kenyataan, ya, yang boleh dianggap sebagai menghasut, mengelirukan rakyat, menipu dan sebagainya. Ya, sebab ya perkara fokus point di sini adalah yang dicabarnya adalah bidang kuasa. Yang pertama tadi adalah bidang kuasa negeri dan juga kerajaan persekutuan. Yang mana bidang kuasa kerajaan negeri dia tidak boleh melampaui ataupun melangkau, ya, ataupun menggubal undang-undang yang pada asasnya adalah bidang kuasa di bawah persekutuan. So ini yang dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, menggubal undang-undang yang sepatutnya undang-undang itu adalah sudah termaktub dalam perlembagaan, ya, persekutuan yang digubal di peringkat parlimen dan kerajaan persekutuan. Jadi mereka menggunakan, menunggang isu ini seakan-akan kerajaan hari ini, dan sekali lagi mereka menyalahkan Perdana Menteri, sahabat-sahabat semua. Kononnya ada campur tangan dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya, sahabat semua, kes ini bermula ketika, ya, MP Ahli Parlimen daripada PAS Taqiyuddin ini dan juga KJ ini berada dalam satu kerajaan yang sama, ya, Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, juga disusul apabila tumbangnya Muhyiddin Yassin, ya, disambung oleh Ismail Sabri, dan perkara ini berlaku dalam kerajaan itu. Kenapa semasa itu mereka berdiam diri, sahabat-sahabat semua? Kenapa ahli parlimen, ya, bersatu dan juga khususnya parti PAS tidak pun, ya, memberikan bantahan terhadap cabaran yang dibuat oleh rakyat Kelantan ini untuk melawan kerajaan Kelantan? Kenapa mereka berdiam diri? Adakah mereka sudah lupa ataupun mereka anggap perkara itu tidak penting? Ya, kerana mereka sudah berada dalam kerajaan. Karena cabar atau tidak, mereka sudah menjadi kerajaan. Gaji sudah penuh dengan puluhan ribu gaji dan sebagainya. Walaupun hakikatnya mereka hanya makan gaji buta. Ya, seperti duta-duta khas yang entah apa mereka punya sumbangan. Akhirnya mereka merugikan, ya, perbelanjaan negara, ya, yang gaji dibayar tapi tidak berbuat apa-apa. Mereka bertaraf menteri pula tu dan sebagainya. Jadi kita setuju dengan kenyataan daripada Khairi Jamaluddin ini untuk mengecam sekeras-kerasnya, ya, perlakuan kenyataan yang dibuat seperti Taqiyuddin dan juga pengerusi Perikatan Nasional Abakau yang juga dikatakan oleh Wabi Fahmi sebagai menyebarkan berita palsu, mengelirukan rakyat, menipu dan sebagainya. Begitu terdesaknya mereka, sahabat semua, untuk memainkan isu ini. Kononnya Islam terancam, kononnya sejarah hitam, Black Friday untuk Mahkamah Syariah dan sebagainya. Hakikatnya Mahkamah Syariah tidak pun disentuh, apatah lagi dengan kedaulatan Islam, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah kehebatan pemimpin-pemimpin daripada PAS yang tidak habis-habis menunggang apa saja isu yang boleh ditunggang. Untuk apa? Untuk meraih sokongan dan simpati. Itu sedikit pandangan dan juga komen daripada saya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.